Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyin la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam ini kita memulakan kitab baru, iaitu kitab Sairus Salikin, juzuk yang pertama. Dulu kita dah baca juzuk yang ketiga dan yang keempat. Jadi hari itu kita manjek pokok terus ke tengah batang. Ini barulah manjek daripada pangkal pokok, betul lah. Okey. Jadi kitab Sairus Salikin ini sebenarnya adalah terjemahan daripada kitab ringkasan Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin adalah kitab besar karangan Imam Ghazali. Kemudian Imam Ghazali telah meringkaskan kitab Ihya ini sikit jadi dia nipis ya kitab dia, ringkasan. Kemudian Syekh Abdul Samad Palembang telah menterjemahkan ringkasan Ihya Ulumuddin dan dia menjadi besar kitab dia yang ada tentuan tu. Jadi di dalam kitab Ihya tu atau dalam ringkasan tadi ada 4 bahagian yang ditulis oleh Imam Ghazali. Yang kitab yang ini itulah kitab yang mula-mula dia ringkaskan, dan kitab ini mengandungi perkara-perkara yang berkait dengan ilmu, yang berkait dengan tauhid dan yang berkait dengan fiqh. Tapi bukan semua sekali. Ada bahagian-bahagian yang tertentu sahaja. Umpamanya dalam kitab fiqh dia tidak ada bab haji. Dia hanya aja bab puasa, solat dan sebagainya. Itu yang ada. Kemudian dalam tauhid ada sedikit, tidak banyak. Dan fiqhnya lebihlah kepada bab solat. Dan solat pun dia lebih melihat kepada ilmu tasawuf. Maknanya solat dilihat dari kacamata ilmu tasawuf. Itu maksudnya. Yang kita belajar ni solat dari kacamata ilmu fiqh yang kita belajar dulu-dulu. Di sini solat dari kacamata ilmu tasawuf, maknanya tentulah agak mendalamlah sikit. Kemudian juzuk yang kedua, kitab yang sama ni, itu berkisar tentang adab-adab. Semua adab, daripada adab makan minum, adab belajar, adab perkahwinan dan semua adab-adab akan ditunjuk dalam tu pula. Itu juzuk yang kedua. Dan juzuk yang ketiga, dan kita pun dah habis baca, iaitu permulaan ilmu tasawuf. Dan juzuk tiga itu perbincangannya mengenai sifat-sifat yang dicela oleh Allah, daripada suka banyak makan, suka banyak cakap, marah, dengki, cinta kepada kebendaan dan bakhil, cinta kepada kemegahan, cinta kepada dunia, ujub, takabur, riak. Itu dalam juzuk yang ketiga. Yang keempat kita belum lagi baca. Pasal kita pakat-pakat, kita balik kepada kitab yang pertama. Jadi semua bagus,
Umpamanya lepas satu ni kita bacalah dua. Tu barulah ikut membilang daripada satu, kata orang ni 9. Mengira daripada satu, manjek daripada bawah, nijau daripada alif. Barulah betul. Jadi eloklah ikut macam sistem biawak. Kalau dia nak manjek pokok kelapa tu kan, dia tak melompat tengah batang lah, terus daripada pangkal naik sampailah ke atas. Berbanding dengan kubung. Kubung ni satu binatang seakan-akan macam tupai, tapi dia ada pula dia apa? Kopak. Jadi dia daripada atas pokok kelapa tu, dia turun ke bawah dan dia naik atas batang kelapa, tengah-tengah pokok kelapa tu hinggap dia. Itu style kubung. Dan ada lagi style pula keluang. Dia ni tak ada jumpa pangkal pokok, tak jumpa tengah batang, tak jumpa, terus sampai ke buah. Tu cara dia lah. Dia lah pasal apa macam tu, pasal dia tak pandai manjek kan. Dia pandai merangkak je daripada satu dahan ke satu dahan. Okey, jadi sekarang ni kita memulakan kitab yang pertama. Dalam pangkal tu adalah sejarah siapa itu Syekh Syekh Abdul Samad Palembang. Jadi anda bolehlah baca sikit tepi belah pangkal tu. Saya tak bacalah. Jadi Syekh Abdul Samad Palembang ni dulu tidak diketahui di mana kubur. Tapi baru-baru ini telah terjumpa kuburnya di Yala, Thailand. Dia mati syahid kerana berperang dengan Siam. Dia membantu kerajaan Kedah dan dia mati di Yala. Kemudian telah dibawa balik jenazah tu ceritanya. Tetapi sejarahnya balik, kepala Syekh Abdul Samad Palembang ni tak ada dalam kubur tu. Dia ada di museum Thailand. Macam tu lah cerita dia. Jadi orang-orang tertentu lah saya dapat pergi tengok kepala Syekh Abdul Samad Palembang ni. Dia amat dikendaki di Tiam dulu. Maka dia dibunuh, kemudian dipotong kepala dia, bawa ke sana. Dan sekarang ni kisah dia telah dibukukan di Dewan Bahasa dan Pustaka. Begitulah. Carilah maklumat tu, ada insya-Allah. Okey. Dia panggil pun Palembang pasal dia lahir di Palembang. Okey, belajar di negeri Arab di Madinah. Kemudian dia telah berguru dengan Syekh Saman atau Muhammad bin Abdul Karim. Dia adalah murid-murid yang kanan pada Syekh Saman, dan dialah menyebarkan tarikat Samaniyah di kawasan sebelah sini. Okey. Itulah sedikit tentang Syekh Abdul Samad Palembang. Kemudian kita tengok muka surat yang mula-mula sekali dalam kitab tu, iaitu Al-Muqaddimah. Kita baca Muqaddimah. Muqaddimah ni maknanya intro atau pendahuluan. Fi bayani fadlil ilmi wa fihi fusulun. Jadi muqaddimah kepada kitab ini mula-mula tentang menyatakan fadlil ilmi, kelebihan ilmu, dan wa fihi, dan di dalam muqaddimah ini terdapat fusulun, beberapa fasal. Ada beberapa fasal. Itulah fasal pertama, kedua, ketiga dan keempat. Itulah. Ini dia punya muqaddimah dia. Bawah tu terjemahan dia lah. Ini muqaddimah pada menyatakan kelebihan ilmu, dan di dalam muqaddimah ini ada beberapa fasal. Itu dia. Okey. Al-faslul awwalu fi fadilatil ilmi wal muallimi wal muta'allimi wal muallimi. Al-faslul awal, pasal yang pertama,
fi pada fadilatil ilmi, kelebihan ilmu, wal muta'allimi dan kelebihan orang yang belajar ilmu, wal muallimi dan kelebihan orang yang mengajarkan ilmu. Muta'allim tu orang yang belajar, muallim orang yang mengajar. Ta'lim pengajaran. Ta'lim sama maknanya talqin. Kalau dekat kubur, mengajar orang kubur tu dipanggil talqin. Mengajar macam ni pun boleh dipanggil talqin. Talqin tu maknanya mengajar lah. Okey. Pasal yang pertama pada menyatakan kelebihan ilmu yang memberi manfaat dan orang yang menuntut ilmu, dan kelebihan orang yang mengajar ilmu. Itu dia terjemahan dia lah. Adapun kelebihan ilmu itu, maka iaitu beberapa dalil daripada ayat Quran yang amat banyak, dan sebahagian daripadanya itu ialah firman Allah Ta'ala. Jadi dalil tentang kelebihan ilmu ni dalam Quran amat banyak. Bila banyak tu banyaklah. Kalau ada amat tu mana terlalu banyak lah. Mana daripada 6,666 ayat Al-Quran tu memang berkisar kepada ilmu lah kebanyakannya. Jadi antara ayat Quran dia itu dia yang di bawah tu, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ayat ini adalah ayat di tengah-tengah sampai hujung. Di pangkal dia tak ditulis, tak disebut tulis. Ayat ni sebenarnya adalah jawapan kepada persoalan sebelumnya. Sebab yarfa' tu baris mati, ain tu bagi mati yarfa' tu. Jadi jawab kepada cerita yang sebelum dahulu lah. Jadi yarfa' tu mana? Yarfa'illahu, Allah Ta'ala akan meninggikan, mengangkat. Yarfa' tu daripada kita ambil wuduk tu kan nawaitu raf'al kan. Jadi raf'a tu mengangkat. Ya rafa'a angkat, fi'il madhi. Yarfa' ni fi'il mudhari', present tense. Jadi yarfa'illahu, Allah Ta'ala mengangkat. Siapa yang angkat ni? Allazina amanu minkum, akan orang-orang yang beriman daripada kalangan kamu. Jadi orang beriman ni kedudukannya tinggi di sisi Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Kemudian siapa lagi? Wallazina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan ilmu kepada itu ada beberapa darjah lagi. Jadi Tuhan beri kelebihan kepada orang yang berilmu itu beberapa kelebihan darjah. Jadi bila gunakan utul ilma, yang mendatang Allah Ta'ala akan di ilmu. Jadi ilmu ni semuanya datang daripada Allah. Ilmu ini datang daripada, sebab tu gunakan utul ilma. Ilma tu dipanggil objek. Kalau bahasa Inggeris dan Melayu dia, bahasa Arab dia panggil maf'ulun bih. Jadi ilmu ni bukan dia masuk sendiri dalam kepala otak kita, tidak. Ilmu ni sebenarnya adalah anugerah Allah Ta'ala kepada orang yang beriman tadi. Tapi bukanlah dia masuk sendiri. Yang masuk sendiri ada juga. Itu orang yang kasyaf, itu dia masuk ilmu tu. Tapi macam kita ni, kita kena usaha ikhtiar, iaitu kena belajar. Jadi bila belajar ni dapatlah. Itu sebabnya kita belajar mencari ilmu ni ada dua keadaan. Seperti mana yang tersebut di dalam surah Iqra. Dalam tu dia baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Nanti yang pertama, alladzi yang 'allama mengajar manusia bil qalam dengan qalam. Itu yang pertama. Jadi teknik belajar yang pertama tu macam ni lah. Belajar macam ni, ada muallim, ada muta'alim, ada guru, ada murid, dan ada kitab.
Dan bila ada kitab atau allama bil qalam, dengan qalam. Jadi mana bila anda datang ke belajar di sini, perkara pertama kena bawa ialah qalam dulu, pen. Tu sini, tu teknik belajar dia. Bila ada qalam, kita biasalah ada kertas untuk menulis. Itu cara yang pertama Allah Ta'ala beri ilmu kepada kita. Jadi dulu kita tak tahu, tapi dengan duduk dalam masjid ni dan belajar, kita dapat tahu. Dan yang benar kita tu mungkin sebahagiannya kekal dalam pemikiran kita, dan sebagainya cicir dulu tengah jalan. Kamu balik kan ada sebagian dia cicir. Jadi ngelakkan dia cicir itu, tuan-tuan eloklah buat apa? Letakkan depan ni handset atau sebagainya, MP3 ke, supaya kita dapat dengar kali yang kedua. Pasal dengar kali yang pertama tu bukan semua masuk. Sebahagian tu masuk, sebahagian lagi tak masuk. Jadi dengar kali kedua, dia akan masuk. Yang kedua, kitab ini membantu juga. Kalau kita dah ada benda MP3 tadi, kita dengar, lepas itu kita tengok dalam kitab yang kita belajar balik. Jadi seolah-olah kita belajar kali yang kedua. Belum habis masuk lagi, kita baca, dengar lagi, tengok kitab. Pendengaran dan pembelajaran kali ketiga. Akhirnya kita akan dapat ilmu tu. Itu kaedah dia lah. Jadi kaedah pembelajaran mesti ada. Pengajaran pun ada kaedah dia, pembelajaran pun ada kaedah. Elok benda tu di sendirilah. Duit kita sekarang kita tak merokok lagi dah kan. Duit rokok tu beli MP3, murah ya, RM80 kau tak tahulah. Betul ke? MP3, MP4 tu mungkin sikit lah. Itu dia. Misi. Itu dalam Iqra tadi, allazi 'allama bil qalam. Ada qalam, ada pen. Satu. Yang kedua, tidak dengan qalam lagi lah. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat dia lah. 'Allamal insan, mana Allah mengajar manusia ma lam ya'lam, ilmu-ilmu yang manusia tidak pernah tahu. Dan kalam ke? Tidak. Iaitu Allah beri ilmunya direct daripada Allah terus ke dalam hati manusia. Itu yang kedua. Ini yang mahal sekali lah. Contohnya, malaikat ingat ilmu yang dapat daripada Nabi itu melalui dia, melalui malaikat. Tapi itu dalam Quran disebut malaikat argue Tuhan menjadikan manusia ni boleh merosak, boleh buat kerosakan di bumi. Tapi Allah Ta'ala tahu, beritahu malaikat, aku lebih tahu daripada apa yang kamu tahu. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian Allah Ta'ala telah mengajar Nabi Adam segala nama. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah telah mengajar Nabi Adam semua nama-nama. Kullaha. Thumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah Ta'ala suruh Adam bentangkan nama-nama ke malaikat. Bila dibentangkan malaikat pun tercengang-cengang lah. Dah tahu Adam manusia, dia tahu, lebih tahu daripada aku. Jadi Allah Ta'ala boleh memberi ilmu kepada manusia ini tanpa melalui orang tengah. Itulah tu dia yang ilmu laduni itu orang panggil. Sampai malaikat pun barulah selendar. Barulah malaikat kata, apa yang saya baca mula nak ngajar dia. Nabi kata malaikat, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada sebarang ilmu yang ada pada aku ni, kata malaikat, illa, melainkan ma'allamtana, apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Itulah malaikat kata, subhanaka la ilma illa ma'allamtana innaka, sesungguhnya Engkau alim, amat mengetahui, hakim, amat bijaksana. Itu cerita dia. Jadi ilmu, belajar cara macam ni. Yang kedua, anugerah direct daripada Allah Ta'ala. Al-Quran itulah dia. Okey. Inilah kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat ni, utul ilma tadi samalah maknanya yang saya sebut dalam tadi, wa tu'allamal insana ma lam ya'lam. Mana ilmu yang ni semua datang daripada Allah. Kita hanya berusaha saja, ikhtiar saja, dan kita masuk, kita fikir.
Dan persediaan ilmu tu Tuhan bagi dah. Tuhan bagi kita otak. Semua Allah Ta'ala dah siapkan lah. Cerita gunakan je lah. Bersungguh-sungguh. Okey, bersungguh-sungguh gunakan otak kita ni. Kata orang Melayu ni paling kurang menggunakan otak. Jadi kita gunakan betul-betul otak. Artinya mengangkat Allah Ta'ala akan mereka yang beriman dengan Allah Ta'ala dan mereka yang diberi ilmu. Kan diberi ilmu, bukan dapat sendiri, akan beberapa darajat. Darajat ni tingkatan-tingkatan. Jadi tiap-tiap orang ni tak sama. Bila Tuhan bagi ilmu ni, orang ni begini, orang ni begini, orang ni begini, tak sama. Pasal ilmu ni tak dapat nak diukur dengan apa-apa alat pun. Dia tu berilmu tu, banyak-banyak ilmu kita tak tahu. Macam itulah. Okey. Dan kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi radhiyallahu taala anhuma, telah dilihat ke? Telah dilebihkan. Telah dilebihkan darjah ulama itu atas darjah orang yang mukmin 700 darjah. Kata Abdullah bin Abbas, kita ada orang mukmin, orang beriman, dan kita ada orang yang berilmu. Jadi orang tu beriman, dua-dua beriman, tapi beriman ni ilmunya lebih, maka dilebihkan ulama yang beriman ini. Kata orang yang beriman saya yang ilmu ada tapi tak banyak, 700 darjah. Itu dia. Mana kelebihan orang berilmu ni jauh. Itu maksud dia. Kemudian, dan antara tiap-tiap satu darjah itu sekira-kira perjalanan 500 tahun jaraknya. 500 tahun perjalanan tiap-tiap satu darjah. Kalau 700 darjah, satu darjah tadi 500 tahun perjalanan, kali-kalilah. Alat mengira kita pun dah hilang kosong-kosong, dah tak ada lagi dah. Punyalah banyak, lebihnya tinggi. Jadi ini menunjukkan kelebihan orang yang berilmu. Jadi kalau gitu, kita kenalah minta kepada Allah supaya kita ni termasuk di kalangan orang-orang yang berilmu. Itulah tu. Dan Nabi pun bersabda, kun aliman, kun aliman au muta'alliman au mustami'an walam takun radian. Kata Nabi, kun aliman, jadilah orang yang berilmu. Kata Nabi. Kalau tak sampai lagi orang berilmu, au muta'alliman, atau orang yang belajar mencari ilmu. Dua. Atau mustami'an, orang yang mendengar ilmu. Kenapa ada mustami'an dengan muta'alliman? Itulah bezanya. Muta'alliman dia ada pensel, ada kitab, ada kotek untuk catatan. Kalau mustami'an ni dia mendengar, kata dia bawa telinga ya. Bawa telinga ya. Jadi bezalah kan. Kalau bawa telinga je lain keadaan dia. Kalau bawa telinga, bawa mata, bawa pen, bawa kotek, bawa kitab, bawa, lebih lagi baik dia. Kalau aliman, itu yang terbaik. Jadi kata Nabi, jadilah orang yang berilmu. Tapi nak dapat ilmu tu kena muta'aliman juga, kena belajar juga. Itu maksudnya. Bila belajar ni kena ambil masa, dan kesungguhan kena ada. Banyak syarat-syarat dia. Nak dapatkan tu banyak syarat-syarat dia. Betul adalah keberkatan dia. Kemudian itu sekira-kira perjalanan 500 tahun. Dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala lagi. Ini yang kedua. Qul, kata olehmu ya Muhammad, hal adakah yastawil ladzina ya'malun, sama, adakah sama orang-orang yang berilmu, walladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak berilmu. Innama yatazakkaru
yatadhakkaru ulul albab. Artinya, kata olehmu wahai Muhammad, adakah bersamaan mereka yang mempunyai ilmu dan mereka yang tidak mempunyai ilmu, yakni tiada bersamaan orang yang alim itu dengan orang yang jahil. Habis hanya saja akan Allah Ta'ala itu oleh orang apa ni, hanya saja ingat akan Allah Ta'ala itu oleh orang yang mempunyai akal. Jadi itu satu di Quran. Soalan dia ni, Tuan tu suruh Nabi kata, sama ke orang yang tak tahu dengan orang yang tahu? Tak jawab dah ada lah tu. Tentulah tak sama. Orang tahu tentulah lebih baik daripada yang tak tahu, jahil. Macam itulah. Jadi jahil dengan alim berbeza. Macam itulah. Dan orang yang dah berilmu tadilah yang lebih dekat dengan Allah tu. Jadi kita mana duduk, jadikan diri kita orang berilmu. Tu maksudnya. Jadi kenalah belajar. Itu. Kemudian, dan setengah daripada itu firman Allah Ta'ala lagi. Ada Tuan kata lagi firman dia, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Surah Fatir ayat 28. Innama, hanya saja, yakhshallaha min ibadihi al-ulama, orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala di perkalangan hamba-Nya itu ialah ulama. Jadi siapa di kalangan manusia yang paling takut kepada Allah? Jawabnya ulama. Kenapa ulama pula? Pasal dia ada ilmu. Daripada ilmu itulah menjadikan dia tahu siapa Allah Ta'ala dan menjadikan dia takut kepada Allah Ta'ala. Jadi artinya orang yang tak takut kepada Allah Ta'ala tu maknanya orang tu tak ada ilmu lah. Dia tak takut kepada Allah Ta'ala pasal dia tak ada ilmu. Contohnya, benda yang Tuan larang tu kan, orang yang tak takut Allah Ta'ala dia akan selamba dia buat. Contohnya lah, kita tengok satu ke Ahad ke, dekat Senawang tu ada kedai nombor ekor. Kedai nombor ekor. Jadi yang pergi wali tu nampak semua geng muka Melayu je. Muka Bangla lebih kurang lah tu. Datang pergi kedai tu, berpusu-pusu lah tu, nak nombor tu, nombor wali. Dia tahu tak benda tu salah. Dia tahu. Itu sebab dia wali tu pun dia perhatikan dan tengok kan. Lebih kurang sikit lah. Itu dia pun masuk balik. Ada dia rasa takut ke apa ke? Tak ada langsung. Pasal apa? Jahil. Senang tu. Kalau kata tuan-tuan kan, nak lalu depan kedai nombor ekor tu pun sogan je rasa dia. Macam itulah. Jadi inilah orang berilmu, mudah-mudahan dia dapat mengikuti semua larangan-larangan Allah Ta'ala dan perintah-perintah Tuhan tadilah. Ulama lah tu dipanggil. Jadi bila sebut ulama, ulama ni plural, jamak taksir. Jadi dia punya mufrad dia, satu dia alim. Dia kalau alim, tu jamak dia ulama. Kalau alim, dia satu, kalau alim orang yang berilmu, kalau alim sama maknanya orang berilmu. Tapi kalau alim itu dipanggil isim balaghah dalam bahasa Arab, maknanya lebih banyak ilmu. Kalau alim ada ilmu tapi taklah banyak. Tu beza dia. Orang alim lain, beza sikit. Kalau alim, ulama dia punya jamak dia. Kalau alim, alimun, alimin, tu makna dia. Okey. Jadi tentulah lebih ilmunya. Okey. Hanya saja mereka yang takut akan Allah itu, iaitulah daripada hamba-Nya yang ulama, hamba yang berilmu lah maksud tu. Okey. Dan setengah daripada itu firman Allah Ta'ala. Ada 3 Quran ayat. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma
ya'qiluha illal alimun. Surah Al-Ankabut. Okey, tengok mana sebelah dia tu. Artinya demikianlah segala misal itu aku, kata Allah Ta'ala, umpamakan akan bagi manusia, dan yang mengetahui akan dia melainkan, dan tidak mengetahui akan dia melainkan orang yang alim. Jadi dalam Quran ni banyak ayat-ayat yang kadang-kadang kita susah nak faham. Tapi benda tu susah nak faham bagi yang tak berilmu. Tapi bagi yang berilmu, benda tu tidaklah susah. Macam itulah misalnya. Jadi bagi orang berilmu, dia dapat jawab benda itulah. Contohnya lah, ni contoh yang kena gambar, kena fikiran kita. Dalam Quran Allah Ta'ala kata kullu syai'in halikun illa wajhah. Contohnya lah. Jadi Tuhan kata tiap-tiap segala sesuatu itu akan binasa, illa melainkan wajhah, mukanya. Mukanya itu muka Tuhan lah. Jadi berdasarkan Quran tadi, segala sesuatu dalam alam ini semuanya akan binasa. Yang tak binasa wajhah, mukanya. Nya itu Allah lah. Jadi kalau kita terjemah muka Allah, tak kena lah. Jadi seolah Allah tu dah ada muka pula, tentulah ada tangan, ada perut, ada kaki, dah lain macam jadi dia. Jadi muka tu bukan muka. Jadi apa maksud muka? Maksud muka tu ialah zat Allah Ta'ala, diri Allah Ta'ala tu sebut muka. Jadi dalam bahasa Arab, dalam balaghah dia sebut itlaqul juz'i wa iradatul kulli. Disebut sebahagian, tapi yang dikehendaki ialah keseluruhannya. Itu maksudnya lah. Umpamanya kita ni ada satu orang, tangan dia kecil sebelah, tangan dia kecil sebelah dan pendek, cacat. Dia seorang di sini macam tu. Dia selalu datang kuliah dengan belajar. Jadi bila satu hari tu dia selalu depannya, dia tak ada pula, dia tak ada leka duduk belakang itulah. Saya akan tanyalah, tangan kecil mana dia? Tangan kecil mana? Jadi kalau tangan kecil datang, kita lari. Badan tak ada, tangan je lari, tangan lari kita. Janjilah. Jadi maksud tangan kecil tu bukan tangan tu datang, orang yang bertangan kecil. Macam itulah. Jadi dalam bahasa Melayu pun ada dia punya balaghah kan. Macam tu. Tapi dia tak jadikan satu ilmu. Arab dia jadi ilmu. Macam itulah gambaran dia. Ataupun macam dalam solat, kan kita baca wajah inni, wajah tu wajhiya. Wajah tu wajhiya, aku hadapkan muka aku. Tu makna tu. Tu Quran. Wajah tu aku hadapkan, wajhiya, muka aku. Muka mana? Muka yang ni ke? Bukan. Muka mana? Bukan maksud muka sebenarnya dia. Wajhiya tu diri aku. Sebut muka aku, tapi sebenarnya bukan muka, diri kita. Diri kita yang mana? Yang rohani. Rohani itu mana? Yang ada dalam badan, yang sekarang kita hidup kan? Yang hidup tu rohani kita lah. Yang dada ni itu jasmani, menghadap kiblat. Hati kita mesti menghadap Allah Ta'ala. Itu yang kita janji dalam doa iftitah. Bila kita dah janji, aku hadapkan diri aku kepada Tuhan yang menjadikan tujuh belah langit, itu janji kita dalam solat tu. Aku hadapkan muka aku, wajah tu. Lepas tu bila kita tak mula, kita hadapkan muka kita kepada Allah Ta'ala, hati kita. Lepas tu kita beralih ke tempat lain. Ingat itulah, ingat inilah, ingat itu. Ingat apa mula lampu listrik padam. Ingat itu semua tu. Jadi anda masa itu telah mungkir janji. Mungkir janji lah tu. Kita janji untuk wajah tu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard. Tapi dalam solat tadi kita dah mungkir janji. Apa jadi kalau mungkir janji? Munafik. Jadi tiap-tiap kali kita sembahyang, kita dah jadi orang munafik. Na'udzubillah. Itulah contoh dia. Ya, contoh wajah tu itulah. Tapi kena pakailah dalam kita, kefahaman kita dalam ibadat. Okey? Barulah mencapai dia punya standard atau piawaian kita dalam beribadat. Okey?
Mana tadi sampai mana? Ada bawah satu lagi dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala. Dia kata syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Ini mana kita baca ni? Wirid. Bila kita sembahyang ada yang wirid panjang tu dia baca kat sini. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Wirid pula. Yalah wirid lah. Ini ayat Quran. Tapi kita menjadi wirid. Jadi dalam wirid ni dalam surah mana? Ali Imran ayat bukan. Jadi ayat ini sebenarnya Tuhan mengiktiraf orang yang berilmu ni sebaris dengan malaikat, sebaris dengan Allah Ta'ala. Hebat tak tu? Sebaris dengan Allah, dengan malaikat dan orang berilmu. Kenapa dia sebaris lah? Pasal Tuhan dah kata syahidallahu, Allah Ta'ala menjadi saksi. Apa yang disaksikan oleh Allah Ta'ala? Annahu, bahawasanya la ilaha illa huwa, tiada Tuhan melainkan dia. Dia tu Allah lah. Ini Tuhan yang naik saksi, mengatakan la ilaha illa huwa. Jadi Allah Ta'ala saja kena naik saksi? Tidak. Wal malaikatu, dan juga para malaikat. Para malaikat juga naik saksi yang mengatakan la ilaha illa huwa. Tak cukup malaikat, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu. Jadi Allah, malaikat, orang yang berilmu seolah-olah macam sebaris. Bukan sebaris kita jadi macam Allah Ta'ala lah, kita jadi malaikat. Manusia tetap manusia. Kelebihan orang berilmu tadi disebut Allah Ta'ala sebagai saksi kepada la ilaha illa huwa. Kan hebat tu. Tapi kita baca je lah, kita tak tahu kan. Itu lebih kurang maksud dia. Jadi artinya orang berilmu ni bukan, kita orang sembilan bukan sedih-sedih lah. Kehebatan dia macam malaikat. Macam itulah, hebat sangat. Jadi artinya kun aliman, jadikanlah di kita orang yang berilmu. Walam takun rabian, jangan jadi yang kompak. Berilmu tidak belajar, tidak nongah pun tidak. Itu tak nak. Walam takun rabian, tak bersebut tadi. Okey. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi Maknanya naik saksi Allah Ta'ala. Terjemah dia lah. Naik saksi Allah Ta'ala bahawasanya tiada Tuhan melainkan dia. Dan begitu pula, ada begitu pula naik saksi malaikat dan orang yang mempunyai ilmu. Terjemah dia macam tu lah bunyi dia. Jadi siapa yang naik saksi, nak mengakui tentang annahu la ilaha illa huwa tu, yang pertama Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga orang-orang yang berilmu. Hebat sangat. Apa lagi kita memahami konsep syahadah tu, la ilaha illa huwa tu, lagi hebat. Kalau sekadar baca la ilaha illa huwa pun boleh jugalah. Tapi kalau kita faham apa tu la ilaha illa huwa, lagi cantik. Contohnya lah, kita buat sikit contoh. La ilaha illallah tu, tiada Tuhan. Tapi terjemahnya yang paling baik sikit, tiada sebarang jenis Tuhan. Itu yang terbaik. Kalau tiada Tuhan tu bolehlah. Sebab la tu la nafiyah lil jinsi dalam bahasa Arab, menafikan segala jenis Tuhan. Itu tiada sebarang jenis Tuhan. Kemudian kita selalu gunakan disembah. Jadi saya dah sebut lagi sikit. Disembah tu nampaknya tidaklah berapa cantik. Kita tukarlah kepada apa yang nak kita gunakan dalam hidup ini. Kalau kita dalam beribadat, kita gunakan perkataan taat. Jadi tiada sebarang jenis Tuhan yang ditaati melainkan Allah. Jadi kita mestilah, itu janji kita, itu pengakuan kita, itu penyaksian kita, kita hanya taat kepada Allah. Itu maksudnya. Apa kata taat? Buat apa yang dia suruh, tinggalkan apa yang dia larang. Itu basic tu.
Jadi yang disuruh oleh Allah Ta'ala ni dua. Satu nampak dipandang, satu lagi tak nampak. Yang nampak tu macam solat, di rokok, sujud nampak. Yang kedua dalam solat, dalam hati pula tak nampak. Kita tahulah, macam tadi yang saya sebut tadi, wajah tu wajah, aku hadapkan mukaku, aku hadapkan diriku ya Allah kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu dalaman, itu kiblat rohani nama dia. Jangan lagi itu. Itulah maknanya kefahaman kita dalam solat tadi. Itulah dipanggil suruhan yang batin. Wa tabattal ilaihi tabtila, dalam Quran disebut tu. Atau wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin, Quran dalam surah Al-Baqarah. Wa ma umiru, dan mereka itu tidak disuruh illa, melainkan liya'budullaha, supaya mereka memperhambakan diri kepada Allah, mukhlisin, sebagai orang-orang yang ikhlas. Jadi ikhlas tu perintah Tuhan dalam solat. Jadi kalau kita solat tapi perintah Tuhan yang batin tu kita tak ikut, apa jadinya? Gagal lah kita. Dia punya standard dia tak sampai lah, piawaian dia tak capai lah. Jadi apa jadi solat kita? Reject. Yang zahir fiqah dia okey, cantik, bacaan cantik, itu cantik, semua cantik, tapi itu yang dalam tak cukup. Bila tak cukup pun habis burn jugalah. Yang mendapat kemenangan khasyi'un, khusyuk. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khasyi'un. Khasyi'un, orang-orang yang khusyuk, fi salatihim, di dalam salat mereka itu, barulah mendapat kemenangan. Tak khusyuk tak menang, khusyuk menang. Itu bahasa mudah dia lah. Okey. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, maka telek olehmu akan ayat ini. Imam Ghazali suruh telek ayat ni. Pandang selalu. Telek lah tu kan. Macam tu ke? Berarti semua Imam Ghazali kata suruh fikirlah. Tu telek tu mana bukan pandang, suruh fikir. Hebat tak orang yang berilmu ni? Hebat. Sebaris dengan malaikat dan Allah Ta'ala. Menjadi saksi kepada syahadah. Macam tu sekali dia hebat kan. Okey. Jadi kita jadilah orang yang berilmu. Okey. Telek olehmu akan ayat ini. Betapa memulai Allah Ta'ala saksi akan ketuhanan itu dengan dirinya. Allah sendiri jadi saksi kepada syahadah tadi. Dan mengiringkan, berikutlah kan, mengiringkan ia dengan malaikatnya akan saksi yang kedua, dan mengiringkan ia dengan orang yang punya ilmu akan saksi yang ketiga. Kita jadi saksi yang ketiga tentang syahadah. Hebatlah sangat kita ni. Bayang kan? Kita baca dalam wirid kita selalu, hari-harilah baca. Kalau wirid kita panjang, tak baca lah ni. Tapi kalau kita baca, eloklah kita baca. Kalau kita faham tadi, kita tahulah Allah hebatnya lah orang berilmu. Ya Allah, letakkanlah aku ni di kalangan orang yang berilmu. Rajinkanlah aku ni belajar. Macam itulah hebatnya orang yang berilmu ini. Kalau dah Tuhan jadi letakkan orang berilmu ni saksi tentang syahadah di dunia ni dengan betul-betul, agaknya macam mana kedudukan kita di alam barzakh besok? Tentulah hebat kan? Macam mana kedudukan kita pula di akhirat besok? Tentulah lebih hebat lagi. Kalau tak kenanya kita masuk syurga bighairi hisab, masuk syurga tanpa hisab. Orang heboh pakai mizan, dacing, timbang amal, heboh tu bersupu-su ramai. Kita relax ya. Sebut nama sekian-sekian, okey, masuk balik sini. Anda semua terus menuju syurga gitu dia. Titian Sitratul Mustaqim pun tak jumpa saudara.
pula. Okey, sangatlah hebat. Jadi kun aliman au muta'alliman au mustami'an walam takun rabi'an. Bahawasanya tiada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah Ta'ala. Saksi kepada itu. Dan memadalah dengan yang tersebut di dalam ayat ini akan kemuliaan ilmu itu dan kelebihannya dan kebesarannya. Cukuplah. Ada ke lagi ni? Ada. Cukuplah tu. Punyalah hebat orang yang berilmu ni. Itu tak jumpa lagi, ada hadis lagi. Orang yang berilmu ni bukan setakat ni dah. Ikan kat laut lah, walaupun sakit mulut nak kena pancing, dia tetap mendoakan orang yang berilmu ni. Punya hebat. Kita jaring dia doanya tu. Yang menjaring tu kira orang berilmu lah, tapi dia tetap mendoakan, jaring-jaring lah. Tu dia, pancing-pancing lah kata dia. Kelebihan orang yang berilmu. Dan demikian lagi dalil yang menunjukkan akan kelebihan ilmu itu, beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setengah daripadanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Al-ulama'u warathatul anbiya'i. Ini hadis pula. Al-Quran adalah beberapa ayat tadi, tapi semuanya hebat. Power demi dalil dia. Orang yang berilmu ni. Nabi kata al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Nampak tu? Ulama pewaris para nabi. Nabi sebelumnya lah. Kalau selepas Nabi Muhammad ni tak ada lagi nabi dah. Nampak kan? Kata Nabi, la nabiyya ba'di, kata Nabi SAW. Lepas aku ni tak ada lagi nabi dah.